Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada ahli panel dan para hadirin sekalian yang meluangkan masa bersama kami. Saya, Nur Khairin Sofia sebagai pengacara majlis pada hari ini. Sebelum saya memperkenalkan barisan ahli panel pada hari ini, kita akan merungkai bersama tentang forum yang bertemakan kesihatan yang bertajuk masalah stres yang sering berlaku di kalangan individu. Ahli panel dan sidang hadirin yang saya hormati, kita semua sedia maklum bahawa kesihatan mental ialah tahap kesejahteraan psikologi dan bukanlah suatu perkara yang boleh dilihat dengan mata kasar. Namun, tidak patut kita mengambil endah tentang perkara ini. Sebelum kita mengupas topik ini dengan lebih lanjut, mari kita memperkenalkan keempat-empat ahli panel kita yang ingin berkongsi ilmu pada hari ini. Bersama dengan saya, Saudari Wiwi Asmiati binti Zainuddin yang merupakan ahli panel kita yang pertama. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Baiklah, yang seterusnya saya perkenalkan ahli panel yang kedua iaitu Ayu Wardini Izmin binti Wazli. Selamat datang dan apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Kita beralih kepada panel kita yang ketiga iaitu Nur Akmalia binti Muhammad Zainal. Sihat saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Okey, beralih ke panel yang terakhir iaitu Marina Jamalullah. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, baik-baik saja. Usai salam perkenalan kepada semua ahli panel, maka marilah kita mulakan forum pada hari ini. Soalan pertama yang ingin saya ajukan kepada panel kita iaitu Saudari Wiwi Asmiati dan Saudari Nur Akmalia. Adakah anda berdua pernah mengalami stres yang menyebabkan aktiviti harian anda tergendala ataupun terganggu? Kita mulakan dengan jawapan dari pihak Saudari Wiwi Asmiati dahulu. Silakan. Baiklah, terima kasih Mak Khairin untuk soalan anda. Sudah tentu dalam kehidupan kita stres itu normal dan berlaku kepada setiap insan. Kita memang memerlukan stres sebagai perangsang. Ini kerana stres yang membina seseorang individu tersebut dan membuatkan kita boleh menyesuaikan diri. Tetapi apabila stres tidak boleh dikendalikan, ia akan membebankan kita. Apabila saya mengalami stres, emosi, pemikiran dan tingkah laku kita tidak selari dan ini membuatkan saya tidak boleh berfikiran secara rasional, badan akan menjadi lemah dan letih. Okey, bagi situasi saya pula, saya kerap mengalami stres dan kadang-kala ia membuatkan saya hampir semua kerja yang saya lakukan tertangguh dan dibiarkan kerana sukar untuk saya mengawal keadaan kerana tekanan yang dihadapi. Dan hal ini juga membuatkan rutin harian saya menjadi tidak teratur kerana saya akan kerap untuk mengasingkan diri disebabkan selalu berfikir akan masalah yang dihadapi sehingga membuatkan diri saya mengalami stres yang melampau. Okey, baiklah. Terima kasih. Maka begitulah penjelasan yang telah diberikan oleh ahli-ahli panel kita. Seterusnya, saya ingin ajukan pula soalan kedua yang berbunyi, apakah perkara yang membuatkan anda stres? Kepada panel kita iaitu Saudari Ayu Wardini Izmin dan Saudari Marina. Silakan. Okey, baiklah, bagi saya perkara yang membuatkan saya stres ialah saya sering mempunyai pengurusan masa yang lemah. Contohnya seperti sering menangguhkan kerja sehingga akhirnya terpaksa membuat banyak kerja dalam satu masa. Hal ini akan menyebabkan saya rasa stres kerana tidak mempunyai masa yang cukup untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Saya juga akan rasa tertekan kerana tidak mempunyai banyak masa untuk berehat. Selain itu, perkara lain yang boleh membuatkan saya stres ialah saya terlalu mudah bimbang. Saya akan sering terfikirkan perkara yang membuatkan saya bimbang sehingga saya sendiri rasa tertekan. Saya percaya bahawa benda yang remeh pun boleh membuatkan seseorang itu stres kerana stres ini bermaksud tekanan yang merupakan tindak balas fizikal, emosi dan mental yang dialami oleh seseorang apabila tuntutan tidak dapat dipenuhi. Bagi saya, perkara yang membuatkan saya stres adalah apabila saya tidak mampu untuk melakukan sesuatu perkara ataupun tidak boleh untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Contohnya, sebagai seorang pelajar, saya memperoleh stres ketika saya membuat tugasan yang diberikan oleh pensyarah tapi saya tak mampu untuk melakukannya, terutamanya subjek yang saya tidak pernah belajar sebelum ini ataupun subjek yang saya tidak mahir. Contohnya, subjek lukisan kejuruteraan yang saya sedang belajar sekarang ini. Subjek ini bagi saya merupakan pengetahuan yang sangat baharu dalam kehidupan saya. Saya tidak mahir menggunakan aplikasi lukisan AutoCAD walaupun saya cuba untuk belajar. Jadi perkara ini membuatkan saya stres
Tapi saya cuba untuk berfikiran positif, meneruskan pembelajaran dan memikirkan masa hadapan. Okey, baiklah. Terima kasih Cik berdua atas penerangan yang jelas sebentar tadi. Seterusnya, saya ingin tujukan soalan ini kepada ahli panel kita iaitu Saudari Wiwi Asniati dan Saudari Marina. Menurut Encik berdua, apakah aktiviti atau perkara yang Cik lakukan ketika mengalami masalah stres? Bagi saya, ketika mengalami stres, penting untuk mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesejahteraan mental dan fizikal anda. Pertama sekali, saya akan identifikasi sumber stres dan cuba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi, jika masalah tersebut tidak dapat diatasi, saya akan fokus kepada respon saya terhadap masalah tersebut. Saya juga akan praktikkan teknik seperti meditasi, senaman atau yoga. Saya tidak ragu untuk berbicara dengan teman atau keluarga tentang perasaan saya kerana bagi saya menceritakan masalah itu dapat memberi dukungan emosional yang penting. Dan penting juga untuk merawat tubuh dengan pola makanan yang sihat dan berolahraga secara teratur kerana keseimbangan fizik dapat mempengaruhi keseimbangan mental. Dan jika stres terus berlanjut, saya akan pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional seperti kaunselor untuk panduan lebih lanjut. Banyak cara yang boleh dilakukan untuk menghilangkan stres seperti yang ahli panel Wiwik berkata tadi. Secara wajarnya ketika mengalami stres, seseorang itu akan cuba bertenang dan mengawal stres tersebut. Apabila sudah bertenang, kebanyakan orang akan melakukan hobi mereka atau perkara yang mampu melupakan tekanan mereka sementara seperti memancing, pergi membeli belah ataupun melukis. Sama juga seperti saya, untuk menghilangkan stres, saya akan cuba mengelak memikirkan stres tersebut dengan menonton video-video kelakar di aplikasi YouTube yang boleh membuatkan saya ketawa serta melupakan tentang masalah yang berlaku. Cara ini membantu saya untuk bertenang dan menghadapi semula stres yang berlaku dan menyelesaikan masalah dengan cara yang positif. Walau bagaimanapun, setiap individu bereaksi secara unik terhadap stres dan pilihan tindakan mungkin bergantung pada faktor-faktor seperti personaliti, pengalaman hidup dan sokongan yang ada. Okey, baiklah. Terima kasih kepada ahli panel kita yang menerangkan soalan dengan sangat jelas. Seterusnya, saya akan tujukan soalan keempat yang berbunyi, bagaimanakah anda mengatasi masalah stres pada masa kini? Kepada Saudari Nur Akmalia dan Saudari Ayu Wardini. Kita mulakan hujahan daripada Saudari Nur Akmalia terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih Saudari Khairin. Jadi, cara saya mengatasi masalah stres adalah dengan mengasingkan diri supaya orang di sekitar saya tidak mendapatkan aura negatif. Ini kerana apabila kita mengalami stres, kita berkemungkinan mudah untuk melontarkan kata-kata yang tidak diingini ketika stres. Dan bagi saya, cara ini membuatkan saya rasa lebih selesa kerana saya dapat mengambil masa yang saya perlu untuk bertenang dan memikirkan jalan penyelesaian terhadap sesuatu masalah yang dihadapi. Bagi saya pula, cara saya mengatasi stres dalam diri saya ialah dengan mempelajari cara untuk mengawal emosi. Cara yang sering saya gunakan ialah cuba bertenang dengan menarik nafas dalam-dalam dan kosongkan fikiran. Kemudian, gunakan imajinasi untuk menggambarkan suasana yang tenang sambil menutup mata. Cara lain yang saya gunakan untuk mengatasi masalah stres ini ialah dengan berehat atau keluar, mengambil angin seperti di pantai atau di shopping mall dan meluangkan masa dengan rakan-rakan. Dengan cara ini, sekurang-kurangnya saya dapat mengurangkan rasa tekanan yang ada pada diri saya. Terima kasih saudari-saudari. Maka begitulah penjelasan yang telah diberikan oleh ahli panel kita. Seterusnya, saya ajukan pula soalan yang ini. Pada pendapat anda, apakah faktor utama yang sering berlakunya stres dalam kalangan individu? Kepada panel kita iaitu Saudari Marina dan Saudari Ayu Wardini. Silakan. Seperti yang saya kata sebelum ini, benda yang remeh pun boleh membuatkan seseorang itu stres. Maksudnya banyak faktor kecil dan yang besar yang membuatkan seseorang itu stres. Tapi pada pandangan saya, faktor utama
yang membuatkan seseorang itu stres adalah masalah kewangan. Di dunia ini, wang adalah segalanya. Lagi-lagi dengan ekonomi Malaysia sekarang, dengan harga yang barang yang semakin naik, membuatkan ramai individu terutamanya yang mempunyai tanggungjawab seperti ibu bapa memperoleh tekanan disebabkan masalah kewangan. Selain itu, beban hutang yang terlalu tinggi atau kesulitan untuk membayar pinjaman dan hutang boleh mencipta tekanan emosi yang besar. Keadaan ini sering melibatkan pembayaran balik pinjaman, kad kredit atau pembelian rumah dan kereta. Seterusnya, tidak mempunyai perancangan kewangan yang baik membuat keputusan pembelian yang tidak berkesan atau hidup di luar kemampuan kewangan juga boleh menyebabkan masalah stres. Oleh itu, menguruskan masalah kewangan adalah penting untuk mengelakkan tekanan berlaku. Pengurusan masalah kewangan boleh melibatkan langkah-langkah seperti merancang bajet, mengekalkan tabungan, memikirkan perancangan jangka panjang dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Pembicaraan terbuka mengenai kewangan, pengetahuan mengenai pengurusan kewangan dan kemahiran untuk membuat keputusan yang bijak boleh membantu mengurangkan beban stres yang berkaitan dengan masalah kewangan. Bagi pandangan saya pula, faktor utama yang menyebabkan terjadinya stres dalam kalangan individu ialah beban kerja yang terlalu banyak. Beban kerja yang terlalu banyak adalah punca ramai individu mengalami stres kerana terlalu banyak beban kerja yang perlu ditanggung sendiri sehingga tiada motivasi untuk bekerja. Hal ini juga akan memberikan kesan negatif kepada kesihatan individu seperti mempunyai masalah tidur dan sakit kepala. Individu yang sering tertekan juga akan berasa tidak berminat dengan tugasan harian dan benci persekitaran tempat kerja mereka. Ini juga adalah tanda-tanda seseorang itu mengalami burnout atau lebih dikenali sebagai keletihan emosi. Tanda-tanda seseorang itu mengalami burnout adalah mempunyai pemikiran bahawa kerja dia tidak mempunyai makna atau membawa perubahan. Terima kasih kepada saudari berdua atas penerangan yang jelas sebentar tadi. Seterusnya, saya ingin tujukan soalan ke-6 ini kepada ahli panel kita, iaitu saudari Wiwi Asniati dan saudari Nur Akmalia. Menurut saudari berdua, adakah wajar seseorang individu meluahkan perasaan stresnya kepada individu lain? Silakan. Menurut saya, meluahkan perasaan stres kepada individu lain dapat menjadi cara yang sihat untuk mengatasi tekanan emosional. Berbicara tentang perasaan dapat membantu melepaskan beban fikiran, memberikan perspektif baru dan memberikan dukungan sosial yang dapat membantu mengatasi stres. Bagi sesetengah orang pula, meluahkan perasaan stres dapat memberikan rasa lega dan dapat mencegah emosi negatif. Namun, penting juga untuk memilih orang yang tepat untuk berbicara seperti teman akrab, ataupun anggota keluarga ataupun profesional kesihatan mental. Setiap orang memiliki pilihan sendiri dalam mengatasi stres, jadi kaedah yang efektif untuk seseorang mungkin tidak sama untuk yang lain. Yang penting adalah menemukan cara yang sesuai dan selesa bagi diri sendiri untuk mengatasi stres, sama ada melalui komunikasi dengan orang lain, menulis jurnal ataupun menggunakan kaedah lain. Bagi pendapat saya pula, meluahkan perasaan stres terhadap orang lain adalah tidak wajar kerana bagi saya tidak begitu gemar untuk meluahkan perasaan stres terhadap orang lain kerana tidak semua orang faham akan nasib dan tekanan yang kita hadapi, dan yang paling mengenali diri kita adalah diri kita sendiri, dan saya tidak rasa wajar untuk meluahkan perasaan stres ini kepada orang lain kerana masalah yang kita hadapi hanyalah kita yang tahu. Dan jadi bagi saya akan memilih untuk memendam dan menyelesaikan sendiri masalah jikalau menghadapi stres. Baiklah, terima kasih kepada ahli panel kita yang menerangkan soalan dengan begitu jelas. Seterusnya, saya akan tujukan soalannya berbunyi, pada pendapat anda, golongan manakah yang sering mengalami masalah stres? Soalan ini ditujukan kepada saudari Marina dan saudari Nur Akmalia. Kita mulakan dengan hujahan daripada saudari Marina terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih. Pada pandangan saya, semua orang termasuk kanak-kanak pernah mengalami stres. Cuma cara mereka mengatasinya berbeza. Contohnya bagi kanak-kanak, mereka mungkin mengalami tekanan kecil apabila dimarahi oleh ibu bapa ataupun apabila dikawal ketat oleh ibu bapa mereka. Tapi kanak-kanak kebiasaannya mengatasinya dengan cara bermain yang membuatkan tekanan mereka hilang serta-merta.
pada pendapat saya, golongan yang sering mengalami stres adalah golongan pekerja, terutamanya yang terlibat dalam industri yang sangat kompetitif atau mempunyai tuntutan kerja yang tinggi. Tuntutan untuk mencapai sasaran prestasi, bekerja dalam persekitaran yang dinamik dan menangani keadaan ketidakpastian ekonomi boleh memberikan beban stres yang besar. Individu yang bekerja secara bebas atau mempunyai perniagaan sendiri juga mungkin menghadapi tekanan yang unik termasuk tekanan kewangan, tanggungjawab yang meluas dan keperluan untuk menguruskan aspek-aspek perniagaan secara menyeluruh. Selain itu, pekerja dalam profesi yang melibatkan risiko tinggi seperti petugas penegak undang-undang, bomba atau profesional kesihatan juga mungkin mengalami tekanan yang tinggi akibat persekitaran kerja yang berisiko dan tugas yang mencabar. Bagi pendapat saya pula, golongan yang sering mengalami stres adalah suri rumah. Mereka ini melakukan kerja yang sama pada setiap hari iaitu memasak, menguruskan anak-anak, memastikan rumah bersih dan banyak lagi. Tanpa kita sedari, mereka ini lebih mengalami stres yang teruk kerana tiada waktu untuk bercuti dari kerja-kerja di rumah. Di Malaysia, penceraian sering berlaku kerana golongan suri rumah tertekan untuk berhadapan dengan tingkah laku suami yang tidak mempunyai rasa tanggungjawab untuk menolong isteri di rumah. Hal ini mungkin tampak remeh tetapi mempunyai kesan yang besar terhadap kesihatan mental seseorang. Terima kasih saudari. Maka begitulah penjelasan yang telah diberikan oleh ahli-ahli panel kita. Seterusnya, saya ajukan pula soalan ke-8 yang berbunyi mengikut Sekejap. Terima kasih saudari. Maka begitulah penjelasan yang telah diberikan oleh ahli-ahli panel kita. Seterusnya, saya ajukan pula soalan ke-8 yang berbunyi mengikut pandangan anda, apakah yang akan terjadi jika seseorang individu itu memendam masalah yang dihadapinya seorang diri? Soalan ini ditujukan kepada panel kita iaitu saudari Ayu Wardini dan saudari Wiwi Asniati. Silakan saudari. Baiklah, pada pendapat saya, jika seseorang itu memendam masalahnya seorang diri, individu tersebut berpotensi untuk mengalami kemurungan. Kemurungan sering berlaku kerana seseorang yang tidak mampu mengawal tekanan yang dialami dan kekurangan sokongan daripada ahli keluarga dan rakan-rakan. Sokongan daripada ahli keluarga dan rakan-rakan sangat penting untuk individu kerana setiap individu perlukan tempat untuk meluahkan dan berkongsi masalah. Memendam masalah seorang diri akan menimbulkan rasa beban yang sangat berat dalam diri seseorang individu sehingga boleh memberikan kesan sampingan seperti tidak bertenaga, hilang minat untuk melakukan sesuatu dan selera makan yang berubah. Pada pandangan saya pula, memendam masalah secara terus-menerus dapat memiliki impak yang negatif pada kesejahteraan mental dan fizikal seseorang. Seseorang yang memendam masalahnya mungkin mengalami peningkatan tahap stres, kecemasan dan lebih teruk lagi kemurungan. Rasa beban yang tidak terluahkan dapat menyebabkan tekanan emosional yang berpanjangan. Selain itu, memendam masalah juga dapat mempengaruhi hubungan interpersonal kerana seseorang mungkin menjadi lebih tertutup dan suka untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ini dapat menyebabkan seseorang itu mengasingkan diri dari segi sosial dan sulit untuk mendapatkan dukungan emosional dari orang lain. Penting untuk diingat bahawa mengatasi masalah secara terbuka dan mencari dukungan adalah langkah yang sihat. Berkomunikasi dengan orang yang dipercayai seperti teman rapat, keluarga atau profesional dapat membantu mengurangkan beban emosional dan membuka jalan untuk pemecahan masalah. Terima kasih kepada saudari berdua atas penerangan yang jelas sebentar tadi. Seterusnya, saya ingin tujukan soalan ini kepada ahli panel kita iaitu saudari Nur Akmalia dan saudari Marina. Menurut saudari berdua, benarkah stres dapat membuatkan individu tersebut hilang kewarasan diri sehingga mendorong kepada kes bunuh diri dan mencederakan diri sendiri? Kita mulakan dengan hujahan daripada saudari Nur Akmalia terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih saudari Khairin. Jadi, bagi pendapat saya, ianya sangat benar kerana stres yang berlebihan akan mendorong seseorang itu untuk mencederakan diri. Contohnya dengan mengkelar tangan dan yang paling tragis adalah dengan membunuh diri dengan pelbagai cara. Di Malaysia, terdapat banyak kes bunuh diri yang kerap berlaku dan hampir kesemuanya disebabkan oleh stres yang terlampau sehingga sukar untuk mereka mengawal diri. Sorry.
Benar, sesetengah individu berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesihatan mental termasuk kemurungan terutamanya ketika berada di dalam keadaan stres melampau dan isolasi daripada rangkaian sokongan keluarga dan sahabat handai. Masalah stres bukan sahaja memberi kesan kepada kesihatan mental tetapi secara tidak langsung mengganggu kualiti hidup individu terbabit. Stres yang berlebihan dan tidak diuruskan dengan baik ini boleh memiliki kesan yang serius, termasuk meningkatkan risiko terhadap pemikiran bunuh diri. Walaupun tidak semua orang yang mengalami stres akan mengalami pemikiran atau tindakan bunuh diri, stres yang berterusan dan tidak dapat diatasi dapat memberikan tekanan emosi yang luar biasa yang mengakibatkan individu merasa terdesak dan terputus hubungan dengan kewarasan diri. Okey, terima kasih kepada ahli panel kita yang menerangkan soalan dengan sangat jelas. Akhir sekali, saya akan tujukan soalan yang berbunyi, pada pendapat anda, apakah langkah awal yang harus dititik beratkan bagi membendung masalah stres ini daripada terjadi? Kepada saudari Wiwi Asmiati dan saudari Ayu Ardini. Silakan. Pada pendapat saya, langkah awal yang dapat dititik beratkan untuk membendung masalah stres adalah kesedaran diri. Pertama sekali harus mengenali tanda-tanda stres seperti perubahan mood, sulit tidur ataupun penurunan tenaga. Selanjutnya, kenal pasti penyebab stres dan cuba atasi secara langsung atau temukan cara untuk mengatasinya. Utamakan kesihatan fizik dengan menjaga pola makanan sihat, tidur secukupnya dan bersenam secara berkala. Selain itu, saya berpendapat bahawa penting untuk memiliki masa lapang dan melakukan aktiviti yang menyenangkan untuk mengurangkan tekanan dan berkomunikasi secara terbuka dengan orang-orang terdekat juga dapat membantu. Mengambil langkah-langkah ini dapat membantu mencegah stres yang berpanjangan dan mendukung kesejahteraan mental yang lebih baik. Baiklah, pada pendapat saya pula, langkah awal yang harus dititik beratkan untuk membendung masalah stres ini daripada terjadi ialah dengan mengenal pasti tekanan yang sedang dialami. Seterusnya ialah kenal pasti apa punca yang menyebabkan kita tertekan. Selepas itu, kita perlu belajar tanda-tanda orang yang mengalami stres dan akhir sekali ialah melaksanakan strategi pengurusan tekanan yang sihat. Hal ini akan mengelakkan kita daripada mengalami stres yang melampau dan mengalami kemurungan. Selain menggunakan langkah mengawal stres yang saya sebutkan tadi, cara lain untuk membendung masalah stres ini ialah dengan melakukan aktiviti riadah. Melakukan aktiviti riadah seperti berjoging, berbasikal, berkayak dan sebagainya. Aktiviti riadah bukan sahaja dapat mengurangkan tekanan, malah dapat menghindarkan diri daripada terkena serangan penyakit. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada para panel yang sudi berkongsi pendapat dengan kami semua. Dengan ini, maka berakhirlah sesi forum kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang turut serta dalam perbincangan tentang masalah stres yang sering berlaku di kalangan individu. Saya percaya perbincangan ini telah membuka ruang bagi kita semua untuk saling berkongsi pengalaman, pengetahuan serta dukungan dalam menghadapi masalah stres pada masa kini. Stres adalah satu perkara yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan seharian manusia. Dan melalui forum kita pada hari ini, kita dapat belajar dari pengalaman orang lain serta dapat memberi sokongan sesama manusia. Ingatlah bahawa setiap individu di dunia ini memiliki pelbagai pengalaman yang menarik dan pelbagai cara untuk mengatasi masalah stres. Kita perlu menghormati dan bersikap empati terhadap perjuangan yang dialami oleh orang lain. Jangan pernah ragu-ragu untuk berkongsi tips atau memberikan motivasi kepada orang lain kerana mungkin mereka sedang mengalami masalah stres. Semoga forum kita pada hari ini dapat memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih di atas kesudian anda untuk turut serta dalam forum ini. Semoga kita semua dapat membantu satu sama lain dalam menghadapi dan mengatasi masalah stres. Sekian, terima kasih daripada kami.